Adakah sebenarnya Datuk Seri Anwar Ibrahim ini masih lagi tidak mampu untuk memilih arah beliau sebenarnya? Kita lihat bahawa dari segi direction ataupun dari segi pandangan beliau terhadap partner-partner parti mungkin masih lagi kabur. Jadi itu yang menyebabkan beliau tidak menjadi Perdana Menteri sehingga sekarang. Adakah beliau masih lagi sama-sama mengenai perkara itu? Dia mempunyai banyak pilihan waktu tu. Ya. Sama ada dia bersendirian ataupun dia bersama UMNO atau bersama PAS. Ini berbalik pada soal tahun 80-an, 82 waktu zaman Datuk Allahyarham Tan Sri Muhammad Asri Muda. Haji Asri Muda. Ya. Jadi waktu tu dia sudah pun dipinang oleh PAS. Ya. Waktu tu negara sedang bergelombang dengan isu ataupun dengan era kebangkitan Islam. Kebangkitan Islam dan dia serentak bila disebut Islam dan Melayu sekali. Ya. Jadi dia berlaku di antara Melayu dan Islam. Kepimpinan Islam yang moderat. Ya. Kebetulan Datuk Seri Anwar Ibrahim memimpin ABIM. Ya. Menjadi pemimpin tokoh yang lebih kalau saya sebut retorik Islam daripada retorik Melayu. Jadi kerana retorik itulah menyebabkan Islam itulah menyebabkan Datuk Asri atau PAS menginginkan dia memimpin PAS. Ya. Tetapi tiba-tiba dia tak tersambar oleh Datuk Asri, tapi disambar oleh UMNO. UMNO pada waktu itu. Bagi saya, kenapa dia menyertai UMNO? Ini satu perangkat, satu permainan, satu strategi yang dibuat oleh Tun Dr. Mahathir. Sebab dia tahu nilai yang ada pada Anwar waktu itu, ketokohan yang ada pada Anwar itu, pengaruh kebangkitan Islam pada waktu itu. Sedangkan UMNO sedang berhadapan tekanan yang kuat. Islam dia telah dibangunkan oleh PAS. Ya. Bertembung betul di antara UMNO dengan PAS. Jadi untuk menjadikan Galagati atau pahlawan UMNO, maka itulah UMNO rasakan satu tuah apabila dapat bawa masuk Anwar dalam UMNO. Tetapi bagi Anwar sendiri adalah satu kesilapan. Ya. Ini menyebabkan saya mengkritik beliau pada awal. Sebab silat memilih wadah untuk meneruskan dia punya idealisme perjuangan dia. Ya. Sebab dengan sosok dia, kepribadi dia, saksiah dia tu bukan UMNO. Tetapi PAS. Bagaimanapun setelah dia menjadi UMNO beberapa tahun, dia boleh menukar dia punya perwatakan dia, sifat dan sebagainya untuk serasi dengan pemikiran UMNO. Tapi bukan bermakna saya menyatakan bila dia serasi dengan pemikiran UMNO dia meninggalkan Islam. Sebab Islam PAS pun diragui. Ya. Kalau kita tengok hari ini cukup meragukan apa yang PAS bawa dengan tema ataupun dengan brand Islam dia yang susah untuk kita kita nak memahami sekejap begini, sekejap begitu dan sebagainya. Jadi berbalik pada soal kenapa dia masih lagi terkia-kia untuk jadi Perdana Menteri, adalah kerana tersilap pilihan awal tadi. Ketakdirlah dengan meledaknya kebangkitan Islam waktu dan UMNO pula selepas itu menjadi satu parti Melayu yang Islam yang telah dihimpit oleh kebangkitan nilai Islam. Dan kalau Anwar memimpin PAS waktu, saya rasa waktu itu lagi dia sudah dapat menjadi pemimpin negara. Kalau Tuan sendiri melihat sekarang ini, ideologi siapakah sebenarnya yang sesuai dengan Malaysia? Adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim ataupun Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak? Dia kedua-dua itu berlandaskan kepada, kalau sebut ideologi lah, kedua-dua itu berlandaskan kepada Melayu, nasionalis. Tetapi agak berbeza, walaupun Anwar juga nasionalis, tetapi dia mempunyai pahaman Islam, keilmuan Islam itu lebih tinggi daripada Datuk Seri Najib. Ini maaflah, ini fakta kan? Fakta. Di segi ideologi nasionalisme sama. Tapi kelebihan daripada Anwar ialah Islam itu sendiri, Islam moderat. Dan kita pula bila sebut Islam ni kita mudah cair, mudah cair jiwa kita sebab kita ni fitrahnya memang manusia ni dah inginkan kepada kebenaran, kepada kebenaran itu tentulah agama kita Islam. Jadi kalau ideologi dan satu lagi kelebihan yang ada pada Datuk Seri Anwar Ibrahim ialah dia ni menerima Malaysia ni sebagai semua macam yang dikatakan anak Iban, anak saya, anak Cina, anak saya, anak India, anak saya dah. Itu menunjukkan bahawa multiracial itu diterima. Politik multiracial itu diamalkan, dipraktikan oleh Anwar Ibrahim. Sebab tu dia
terlalu conscious bercakap soal kemiskinan, ilmu pendidikan, dari segi hak sama rata kan. Itu kemanusiaan itu lebih tinggi. Lebih tinggi yang ditunjukkan sehingga kan dicemburi oleh orang lain. Ya. Disebabkan ketinggian kemanusiaan itulah menyebabkan orang menuduh dia ni sebagai tidak pedulikan Melayu, mengabaikan Melayu. Padahal Melayu itu sudah masuk dalam kemanusiaan yang disebut itu. Ini yang orang keliru mengenai idealisme yang ada pada Anwar. Padahal kalau nak tanya dari segi kesesuaian dengan kita multiracial, ada Cina, India, Iban dan sebagainya. Ya. Apa yang dia buat itu adalah satu benda yang cantik. Ya. Dan benda itu belum dipraktik sepenuhnya oleh Perdana Menteri sebelum ni. Baik di zaman Tengku Abdul Rahman, oleh Mahathir sendiri, oleh Tun Hussein Onn, Tun Abdul Razak, dan hampir cuba nak menetraliskan benda sikit adalah waktu zaman Datuk Seri Najib. Jadi kalau kita dapat memberi peluang kepada Anwar untuk dia melaksanakan agenda dia ni, menerapkan idealisme ni, kita boleh melihat gagal atau jaya. Ya. Benar atau tidak. Jadi inilah mengapa kita menanti bertahun-tahun, walaupun 22 tahun, walaupun 30 tahun, kita ingin melihat apakah dia mampu melaksanakan idealisme itu dalam masyarakat Malaysia yang majmuk ini. Adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim ini sebenarnya sudah terlambat bertindak atau terlalu bergantung kepada sokongan luar Pakatan Harapan? Minta pandangan tuan sendiri. Dia sokongan luar dan dalam itu dia perlu digabungkan. Ya. Bukan saja kekuatan dalaman, tapi di luar juga rakyat juga perlu menyokong. So saya melihat ada kelemahan Anwar di sini dalam memperkemaskan organisasi PKR itu sendiri. Walaupun di luar sana kalau kita tengok pada pool dan kajian selidik ini dibuat oleh badan-badan bebas, sokongan dia secara peribadi terlalu tinggi. Malah mengatasi. Kalau kita tengok mengatasi Datuk Seri Najib, Tun Dr. Mahathir sendiri dengan Tan Sri Mahyudin sama telah kan. Itu menunjukkan bahawa kehendak di luar itu begitu tinggi kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjadi pemimpin. Tetapi masalahnya sekian ni, kalau kita kata kalaulah dia ni nak mengembara lah, nak pergi ke satu tempat jauh, maknanya pemergian itu dialu-alukan. Tetapi masalah dia sekarang ni ialah kenderaan yang naiki itu mengalami sedikit kerosakan. Apa yang berlaku dalam PKR sekarang rosak. Ya. Makanya dia memerlukan kenderaan lain untuk mengiringi. Itu memerlukan kepada pengukuhan dalam PH itu sendiri dengan DEP-nya, dengan amanahnya, dengan mana-mana parti. Jadi kalau dia bergerak hanya mengharap daripada sokongan daripada luar, wave daripada rakyat, tapi tanpa ada kekuatan dia sendiri, mungkin dia jadi masalah kepada dia. Ya. Jadi itulah kita lihat sebelum ini pun dengan sekali lagi kembali kepada diri dia sendiri. Diri Datuk Seri Anwar itu sendiri dia satu ketika disokong. Saya tengok, saya perhati bila saja dia nampak dia jadi Perdana Menteri, ramailah. Macam-macam orang. Begini. Tapi bila dia nampak dia jauh tu, bukan saja dia menyokong, dia mengutuk juga. Jadi orang-orang macam ni yang perlu disebut oleh Datuk Zahrin tadi, yang dialami juga oleh Datuk Seri Najib. Dia tidak mengenali orang yang berada di sekeliling itu. Ya. Jadi nak keliling itu satu benda yang tidak mudah, sukar. Tapi perlu berhati-hati dengan keadaan sekeliling. Dalam arti kata lain, kalaulah Anwar untuk nak terus pergi jadi Perdana Menteri dengan sokongan di luar, dia perlu memperkuatkan dia punya jentera di sendiri terlebih dahulu, khasnya PKR dan PH itu sendiri. Kalaulah PH pun berterabur kan, saya tengok sekarang ni PH tak begitu sekuat sebelum pilihan raya 14. Dah relai. Yang pertamanya apabila Tun Dr. Mahathir dan Mahyudin keluar daripada PH. Jadi kejayaan ataupun kegagalan itu terletak kepada macam mana dia nak manage parti itu sendiri. Di samping untuk nak mempengaruhi, mengekalkan pengaruh di luar sana. Tapi sekali lagi saya nak tegaskan, kalaulah pengaruh rakyat begitu kuat, nak pada reformasi, tapi kalau vehikel nak mereform pun tak ada, artinya parti dah